Terus Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah. Pada malam ini dapat juga insya-Allah kita akan meneruskan kuliah maghrib kita melalui pembacaan kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Walaupun dalam keadaan sedikit ditarik nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketiadaan elektrik ini. Tapi alhamdulillah Allah masih lagi banyak memberikan nikmat kepada kita. Masih lagi boleh bernafas, masih lagi boleh berkata-kata, masih lagi boleh mendengar, dan juga yang paling utama juga dapat kita beriktikaf dan juga meneruskan kuliah ilmu ini. Semoga apa yang kita ada pada malam ini diberikan ganjaran di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas niat kita kerana Allah dalam kita sama-sama berkongsi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara kematian dan juga azab kubur insya-Allah. Walaupun saya tak nampak muka tuan-tuan dan puan ni, saya harap suara saya didengari lah ya. Kalau nak lagi real boleh datang dekat sikitlah ya. Tapi insya-Allah lah kita punya speaker ni harap bertahanlah dalam masa setengah jam insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembacaan kita lepas kita sudah membacakan tentang huraian ayat Allah Subhanahu wa taala ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyusun kehidupan kita ini tidak lepas pun daripada penjagaan malaikat yang sentiasa mendampingi kita. Ya. Dari awal lagi sebelum kita diciptakan, sebelum kita diturunkan ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, telah ada malaikat yang telah mencatatkan rezeki kita, mencatatkan umur kita, kehidupan kita, syaqiyan aw sa'idan. Kita ni golongan yang mendapat kecelakaan ataupun kebahagiaan. Dan kemudian semasa kita hidup di atas muka bumi Allah ini pun kita diiringi oleh malaikat yang bersama-sama dengan kita, yang sentiasa menulis perkara kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah ini, yang biasa kita kenali ia sebagai malaikat Raqib dan Atid. Begitu juga malaikat Hafazah. Yang malaikat Hafazah ni malaikat yang kita cakap macam pelindung kan. Kadang-kadang kita ni bila kita ni banyak berzikir, kita banyak berdoa, insya-Allah malaikat Hafazah inilah yang akan menjaga kita daripada tidak lakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kecelakaan. Walaupun begitu, segala-galanya berbalik kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah seringkali kita diajarkan dengan doa Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan kita juga doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa yang alhamdulillah telah dipopularkan, telah dilazimkan semasa musibah COVID-19 tempoh hari. Dan insya-Allah kedua doa ini juga adalah doa yang
sewajarnya dan sepatutnya memang kita memang kena lazimkan setiap hari, apatah lagi setiap kali selepas solat, untuk kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk kejahatan, dan juga Allah kurniakan kebaikan ke atas kita dengan diturunkan malaikat hafazah yang menjaga kita insya-Allah, dan kita akan didatangi oleh malaikat maut yang akan mencabut nyawa kita. Dan kemudian apabila kita masuk ke dalam kubur, kita akan bertemu dengan dua malaikat, iaitulah malaikat Munkar dan Nakir, yang akan kita huraikan pada malam ini hadis-hadis berkaitan apakah soalan dan juga jawapan yang perlu kita jawab apabila kita berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur nanti. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, iaitu bab yang akan kita bacakan pada malam ini adalah bab berkenaan dengan fi su'alil malaikain lil 'abdi wa fi ta'awud min 'adzabil qabri wa 'adzabil nar. Bab yang menyatakan tentang soalan kedua malaikat itu, apakah soalan-soalan mereka kepada kita, dan juga minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur dan azab api neraka. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, an Anas bin Malik qala, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabihi. Iaitulah seseorang hamba itu apabila diletakkan di dalam kubur dan dia akan berpisah dengan rakan-rakannya. Innahu la yasma'u qur'a li'alihim, dan apabila dia masuk dalam kubur dan dikembalikan ruh ke dalam jasadnya. Ini telah kita ulas pada perbanyak kita lepas, tuan-tuan, bahawa apabila kita hidup di atas muka bumi ini, roh dan jasad kita bersama-sama. Macam sekarang ni lah, ya, kita ada roh kita yang boleh menggerakkan mata, telinga, pergerakan kita bangun, duduk dan sebagainya. Dengan jasad kita ada pergerakan dengan jasad. Apabila kita dicabut roh kita, maka terpisah sementara roh dan jasad itu, maka terbujur kakulah kita, tuan-tuan. Roh nampak, kan digambarkan dalam beberapa hadis bahawa roh kita yang telah terpisah daripada jasad, bila kita meninggal dunia, tuan-tuan, jasad kita kaku, tapi kita boleh nampak apa yang berlaku ke atas kita, bagaimana kita dimandikan, bagaimana kita dikafankan, kan, dan bagaimanakah keadaan apabila kita dibawa ke tanah perkuburan. Semuanya itu sebenarnya kita boleh merasai, cuma jasad je, jasad je yang tak dapat nak digerakkan. Kerana itulah kita dah baca juga hadis-hadis berkaitan apabila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang beriman, yang dia dah nampak, dia dapat merasai husnul khatimah, kematian yang orang cakap apa, tanda-tanda husnul khatimah itu, dia akan minta supaya disegerakan, cepatlah bawa aku ke kubur, cepatlah bawa aku ke kubur, kerana aku tak sabar untuk menerima nikmat yang telah Allah janjikan kepada aku. Kan? Tapi bagi orang-orang yang mungkar, orang-orang yang munafik, orang yang buat jahat sebagainya, dia minta lambatkanlah aku, ya, supaya aku tidak dapat menerima azab yang tidak terperi sakitnya di dalam kubur nanti. Jadi begitulah keadaannya, tuan-tuan. Dan sekarang inilah sedikit, kan nak kata penuh pun mungkin tak, sedikit gambaran agama macam ni dah, tuan-tuan, ya, kubur kita nanti, tuan-tuan. Kan, kalau kita boleh pejamkan mata sekejap, ya Allah, inilah kubur aku nanti, ya Allah, berapa banyak cahaya yang boleh masuk kalau kita ni kurang amal, kan. Dengan cahaya sikit-sikit ni mungkin inilah sahaja amalan kita, tuan-tuan, kan. Mungkin sedikit saja amalan solat kita, sedikit sajalah amalan puasa kita, sedikit sajalah amalan Quran kita. Jadi cahaya kita tak banyak lah, kan, ya. Tapi insya-Allah berdasarkan mafhum hadis Nabi SAW yang akan kita bacakan juga sebentar nanti, kubur orang beriman itu memang penuh dengan cahaya berdasarkan amal-amal soleh yang dilakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Jadi apabila dia telah disemadikan, telah diletakkan di dalam kubur, macam mana sunnah-sunnahnya telah pun kita bacakan hadis sebelum ini, maka apabila dia telah diletakkan, dia mendengar, la yasma'u qur'ani 'alihim, mendengar tapak kaki maknya mungkin yang menghantarnya ke dalam kubur, mendengar tapak kaki anak-anaknya, mendengar tapak kaki isterinya, mendengar tapak kaki kawan-kawannya. Tapi boleh dengar tapak kaki je lah. Nak panggil balik boleh tak tahu, tolong aku, tolong. Tak adalah tuan-tuan. Masa tu kita memang betul-betul berseorangan. Betul-betul berseorangan. Kalau kita kat dunia ni tuan-tuan, contohlah kita terperangkap dalam mana-mana tempat, dan alhamdulillah kita zaman sekarang kita ada telefon, kita masih lagi boleh call, boleh WhatsApp, tolong saya ada kat sini, saya nak tolong selamatkan saya dan sebagainya. Tapi bila dah masuk dalam kubur tuan-tuan, jeriklah sekuat mana pun takkan ada sesiapa yang boleh selamatkan kita. Dan lama kelamaan satu persatu tapak-tapak kaki itu akan mula hilang sedikit demi sedikit. Bayangkan kalau yang mengiringi jenazah kita itu ada 100 orang. Ya, alhamdulillah tuan-tuan. Kalau 100 orang tu sangat bersyukurlah, sehingga kan dalam hadis Nabi juga ada menyatakan bahawa kalaulah ada sekurang-kurangnya 40 orang yang solat ke atas jenazah kita, kan Nabi SAW memberikan gambaran bahawa di antara orang yang diselamatkan pada peringkat awal tu, di antara golongan yang boleh dikatakan golongan yang selamat. Apatah lagi sekiranya 40 orang yang solatkan jenazah ke atas dia tu di kalangan orang-orang yang soleh. Kan macam imam bacakan doa sebenarnya tahlil tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kan kalau tadi tahlil tu imam baca, kita pun aminkan. Kalau kita tahu, kita ikut sekali, baca pelan-pelan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkanlah dia, ya Allah. Allah, rahmatilah dia, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah dia, ya Allah. Ya Allah, datangkanlah belas kasihanmu kepadanya, ya Allah. Itulah doa yang kita harapkan nanti satu masa tuan-tuan. InsyaAllah dengan kita cakap, kita ni tidaklah pemurah sangat tuan-tuan, tapi alhamdulillah dengan lazimnya kita berada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, sekurang-kurangnya apabila imam bacakan doa Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kan itu pun kita dah doakanlah, doakan kesejahteraan dan keampunan untuk saudara-saudara kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sekarang kita masih hidup, satu masa nanti kita akan tergolong di kalangan mereka yang meninggal dunia, yang insya-Allah kawan-kawan kita yang dalam surau ini jugalah yang akan mendoakan ke atas kita, sebagaimana yang kita bacakan tahlil kepada saudara kita sebentar tadi. Baik. Apabila telah mula hilang satu persatu tapak kaki meninggalkan tanah perkuburan kita tuan-tuan, atahu malakan, maka akan datanglah dua malaikat yang dikenali sebagai Munkar dan Nakir tadi. Fayaqidanahu fayaqulan, dan dia akan duduk bersebelahan dengan kita. Macam mana duduknya tu tak tahulah tuan-tuan. Fayaqulana lahu, maka akan berkata-katalah dua malaikat tadi, kunta taqulu fi hadha rajul Muhammad, apakah yang kau katakan kepada lelaki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka bagi orang mukmin, fa amal mukmin fayaqul, dia akan menyebutkan jawapan, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku menyaksikan ataupun aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, utusannya. Fa yuqalu lahu, apabila dijawab dengan yakin, jawab dengan tuntas, jawab dengan penuh keimanan, dia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hambanya, sebagai rasulnya, maka dinyatakan oleh malaikat itu, unzur ila maq'adika minan nar qad abadalaka Allah taala bihi maq'adan minal jannah fayurahuma jami'a.
Kan, maka diperlihatkan. Apabila dia dapat menjawab tu tuan-tuan, maka lihatlah tempat kamu di dalam neraka yang telah Allah gantikan tempat kamu dengan syurganya. Mula diperlihatkan dengan neraka. Kan, bila dah diperlihatkan dengan neraka tuan-tuan, maka barulah digambarkan dengan syurga berdasarkan jawapan yang diberikan kepada dua malaikat tadi. Kenapa tuan-tuan? Dari segi cakap kronologinya dia tak cakap terus. Okey, bila dah dapat jawab bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah, Muhammad itu adalah Nabi Allah, okey dah, masuklah, tengoklah ni syurga kamu. Tak. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mungkin boleh jadi tempatnya adalah dalam neraka. Barulah dengan jawapan yang diberikan itu menukarkan tempat asalnya dalam neraka kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam hikmah yang kedua tuan-tuan, untuk menzahirkan bahawa apa yang dia lakukan selama ini betullah ikhlas kerana Allah. Dia dengar firman Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa agar dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahawa dahsyatnya neraka, hebatnya syurga, maka dipertunjukkan dahulu tentang kedahsyatan neraka itu untuk betul-betul dia menzahirkan rasa kesyukurannya dan selamatnya daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah rahimahullah, wa dzakara lana annahu yafsahu lahu fi qabrihi 40 dhira'an. Dan selepas itu, sebab dia dapat menjawab dengan baik soalannya itu, maka diluaskan kuburnya. Tadi bila masuk kubur tuan-tuan, kalau kita melihat sini dengan mata kasar kita, hanyalah seluas liang lahat tu lah. Maknanya betul-betul saiz badan kita lah. Kan, kalau kita pernah try masuk liang lahat, pernah tuan-tuan try masuk liang lahat? Kan, besok try pergi kubur section 21 tu, orang tengah korek kubur tu, saya nak test je, nak baring kejap boleh tak? Kan, minta izin try. Tak payah lama-lama lah, 10 saat pun cukup lah. Kan, try baring dalam tu kejap, pejam mata kejap, jangan ditimbus je lah. Kan, masa tu kita akan nak kata real pun tak real tuan-tuan, sebab kita yakin bahawa alam dunia dan alam barzakh ini adalah dua perkara yang berbeza. Macam saya cakap tadi lah, macam sekarang kan kita berada dalam kelang gelap ni pun takut juga, tapi takut kita tu takut yang boleh katakan masih selamat. Kan, kita tak takut gelap ni pun kurang-kurang kita masih ada nampak ada kawan kita kat sebelah, kita masih lagi boleh pegang telefon, masih lagi rasa selamat. Tapi takut kita dalam kubur tuan-tuan, keseorangan itu adalah takut yang sebenar-benar takutnya. Belum lagi takut yang lebih dahsyat lagi semasa di padang mahsyar. Kan, belum lagi takut yang betul-betul bila dah hampir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah, kalaulah dapat diluaskan kubur kita itu 40 dhira'an, 40 hasta. Dalam satu riwayat Muslim mengatakan lebih luas daripada itu 70 dhira'an, kan, lebih luas 70 hasta. Wa yamla'u alaihi khadran ila yaumi yab'atsuna thumma raja'a ila hadis. Dan kemudian diindahkan kuburnya itu, seolah-olah dia berada dalam taman. Kerana itu juga antara doa yang kita doakan kepada para jenazah kita tuan-tuan, selain daripada Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, apa dia tuan-tuan? Allahumma ja'al qabrahu rawdatun min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya ini salah satu taman daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Wala taj'al qabrahu hufratun min hufarin niran. Dan janganlah kau jadikan kuburnya salah satu lubang daripada lubang neraka-Mu ya Allah. Ini semua kita doakan tuan-tuan, untuk ibu kita, untuk ayah kita, untuk adik-beradik kita yang telah meninggal dunia tuan-tuan. Kan, doa, mereka mengharapkan doa daripada kita tuan-tuan. Lagi-lagi dah ibu dan ayah kita. Doa daripada anak yang soleh itu adalah doa yang tiada, kita akan tak ada blok, terus sampai yang akan menyelamatkan ibu dan ayah kita di dalam kubur.
Kan doa yang kita baca macam doa lepas tahlil itu, kan paling utama agar diampunkan dosa-dosa kedua ibu dan ayah kita, tuan-tuan. Baik. Kemudian wa amal munafik, itu keadaan orang mukmin, orang yang baik, orang yang beriman. Dia jawab dengan mudah dan diberikan satu gambaran yang baik serta diluaskan kuburnya. Bagaimana pula orang yang munafik? Wa amal munafiq wal kafir. Bagi orang munafik dan orang kafir, di surau tak ada masalah sebut orang kafir, tuan-tuan. Pada memang hadis sebut orang kafir, kata tak kasih nak ubah pula, kan? Wa amal munafiq wal kafir, dan orang-orang munafik dan orang kafir, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada mereka apabila ditanya soalan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apakah pandangan kamu, apakah yang kamu kenal, apa yang kamu tahu tentang lelaki ini, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawabnya, la adri, aku tak tahu. Kan, kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku tak tahu tapi aku pernah dengar nama Muhammad ni disebut-sebut oleh manusia yang lain. Kan, fayuqal la daraita wa la talaita, sesungguhnya apa yang kamu sebutkan itu tidak dapat membantu kamu sekalipun. Sebab apa? Dia tidak kenal siapa Nabi Muhammad dan tidak beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dahsyat lagi, dia tidak juga melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka apa berlaku? Wa yadribu bimatariq, maka dipukullah dia dengan tukul min hadid, daripada besi, darbatan baina udunaihi, bahawa pukulan itu ditetak, kan, dipukul di antara kedua-dua telinganya. Maksudnya kena pukul dekat kepala dah, tuan-tuan. Kan, kita kalau terhantuk kepala pun dah sakit, dah mengaduh, dah menangis, kan. Ini kena ketuk dengan tukul yang dibawa oleh dua malaikat Munkar dan Nakir ini. Fayusihu sayhata yasma'uha min yalihi ila thaqilain, sehingga jeritannya itu didengari oleh seluruh alam ini. Bukan setakat didengar oleh orang dekat kubur tu, jeritannya itu didengari oleh seluruh alam ini. Cuma bezanya apa, tuan-tuan? Disebut tadi bahawa kita yang hidup ni tak dengarlah jeritan-jeritan dalam kubur tu, tuan-tuan. Selamatlah kita, tuan-tuan. Kalaulah kita pergi ziarah kubur esok, tuan-tuan, kalau dibuka hijab telinga kita, tuan-tuan, tak tahulah apa yang ada di dalam kubur tu, dari segi suaranya, dari segi keadaannya. Kan, jadi benda-benda tu minta dijauhkanlah. Satu lagi kita minta dengan Allah. Apa yang kita boleh minta dengan Allah? Dengan doa je lah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa yang lazim insya-Allah kita bacakan setiap kali sebelum kita memberi salam dalam tayar akhir kita. Baik. Seterusnya, tuan-tuan, ya. Okey, sebenarnya banyak lagi hadis yang memberi maksud yang hampir sama dalam riwayat-riwayat yang lain. Baik, saya bacakan satu lagi hadis antaranya. Wa kharaja Abu Dawud aidan 'anil Barra' bin Azib. Daripada riwayat Abu Dawud pula menyatakan daripada Al-Barra' bin Azib berkata, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a fi janazati rajul min al-ansar. Baik. Kami telah keluar bersama-sama dengan Nabi SAW mengiringi seorang jenazah di kalangan lelaki Al-Ansar. Al-Ansar ni maksud golongan ahli Madinah lah. Baik. Fantahayna ila qabri walamma yalhad fajalasa Rasulullah SAW. Bila kami dah sampai di kuburnya dan telah dimasukkan ke dalam liang lahat, fajalasa Rasulullah, dan Nabi SAW pun duduk sebentar di kubur itu. Wajalasna haulahu, dan kami juga duduk di sekeliling Nabi. Maksudnya di macam kita cakap macam duduk sama-sama, duduk sama-sama lah dengan Nabi di kubur tu. Ya. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan?
ka'annama ala ru'usina at-tayr. Kan seolah-olah bila kami duduk tu dengan Nabi, duduk masjid dah disemadikan kawan kami di kalangan golongan Ansar ni, seolah-olah ada burung yang bertenggek di atas kepala kami. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia duduk dekat kubur tu, Nabi duduk, sahabat-sahabat ikut duduk, diam, bertafakur. Masuk bertafakur tu kena faham ya. Bukannya kita nak sebutkan bertafakur itu dalam berarti kata menyembah kubur, no. Na'udzubillah, tidak. Yang ni perlu kita faham tuan-tuan Bukan yang silap, bukan apa, kesalahfahaman ataupun ajaran sesat. Dia duduk kat kubur, dia bertafakur, dia minta, dia berdoa dengan orang dalam kubur tu, na'udzubillah, bukan macam tu. Maksud tafakur kat sini ataupun berduduknya diam itu sebagai tanda insaf. Kan dia melihat kawannya ini dah dikebumikan, jadi dia duduk sebentar untuk muhasabah, bukan untuk bertafakur meminta orang dalam kubur tu bukan macam tu tuan-tuan Baik, wa fi yadihi 'audun yankat bihi fil ard farafa'a ra'sahu fayaqad. Dan dalam masa yang sama Nabi pada ketika itu memegang sebatang tongkat. Nabi duduk sebentar, duduk diam, sahabat-sahabat pun bila Nabi diam, sahabat pun diamlah, takkanlah bila Nabi diam dia orang pun nak bising. Kan? Ini juga sebenarnya itu adalah antara adab antara adab bila kita mengkebumikan jenazah, jangan bising-bising. Kan? Kadang-kadang betul kadang-kadang antara hikmah kawan kita mati tuan-tuan, orang meninggal dunia ni, hikmahnya apa tuan-tuan? Hikmahnya ada mini reunion. Kan? Berjumpa balik kawan-kawan lama, adik-beradik, adik-beradik mungkin dia biasa jumpa lah, saudara mara, dah lama tak jumpa kan. So banyak cerita-cerita lah, cerita zaman sekolah dulu, cerita zaman bujang dulu, dia bercerita kat kubur tu. Jadi benda tu, benda ni dah kita cakap, benda dah bukan nak cakap biasa, bukan biasa, tapi benda tu macam dah lama tak jumpa kan, tu automatik benda tu berlaku. Kan, sebaik-baiknya kita kawal lah. Kawal maksudnya kita hormat majlis pengkebumian itu. Tapi maksud saya tadi bukanlah kita nak membesarkan majlis pengkebumian itu seakan-akan dia macam majlis meratap mayat, bukan. Kita menghormati jenazah yang sedang dikebumikan itu, maksudnya tuan-tuan Baik, jadi bila Nabi dah pegang tongkat, Nabi pun bukanlah menghentakkan, tapi meletakkan tongkat itu di tanah. Barulah Nabi mengangkat kepalanya, faqala, maka Nabi menyebutkan, bersabda, ista'idhu billah min azabil qabr. Ista'idhu billah min azabil qabr. Ista'idhu billah min azabil qabr. Nabi ulang 2 hingga 3 kali. Minta berlindunglah kamu semua dengan Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. Itu yang Nabi ingatkan. Pasal tu bila dah senyap macam tu kan, Nabi, itulah antara hikmah ataupun kecerdikan, kebijaksanaan Nabi SAW. Nabi senyap, sahabat-sahabat pun senyap. Maksudnya sahabat-sahabat pada ketika itu sudah ambil perhatian. Barulah Nabi bersabda, Nabi nak berikan peringatan, Nabi nak berikan mau'izah, Nabi nak berikan nadhir. Ista'idhu billah min azabil qabr. Berlindunglah kamu daripada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan dengannya daripada azab kubur. Dan Nabi bersabda lagi, wa innahu la yasma'u khaffaqa ni'alihim idza wallaw mudbirin hina yuqala lahu. Sesungguhnya kawan kamu ini mendengar tapak kaki kamu sampailah kamu nanti akan meninggalkan dia, maka soalan-soalan akan ditanyakan kepadanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Qal wa ya'tihi malakan fayulisanihi fayuqalu lahuna man rabbuka. Bila tanya siapakah nama Tuhan, siapakah Tuhan kamu, maka dia akan jawab Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah. Fayaqulan ma dinuka, apakah agama kamu? Dini al-Islam, agama aku adalah agama Islam. Fayaqulan ma hadzal rajul alladhi ba'atha fikum, siapakah dia lelaki yang diutuskan kepada kamu? Maka dia menjawab, huwa Rasulullah, dia adalah utusanmu, utusan Allah.
fayuqalana lahu wa ma yudrika, apa yang kamu tahu? Maka orang tu menjawab, qara'tu kitab Allah fa amantu wa saddaqtu, aku membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Qal fayunadi munadi minas sama', maka terdengarlah satu seruan dari langit, anna sadaqa 'abdi fa afrashuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah wa aftahu lahu baban ilal jannah. Terdengar satu seruan daripada langit menyebutkan bahawa sesungguhnya benarlah hamba-Ku ini, maka bentangkanlah ia jalan daripada fa'afrishu ni macam tilam ataupun kita cakap apa tilam bukan katil, apa yang kita bentangkan tu, hamparan. Betul, hamparan daripada syurga. Bentangkanlah hamparan daripada syurga, dan pakaikanlah dia pakaian daripada syurga, dan bukakanlah dia pintu menuju ke syurga. Tuan-tuan, jadi kena jawablah soalan bocor ni. Kan Nabi dah bagi soalan bocor, tuan-tuan. Tapi betul ke kita boleh jawab, tuan-tuan? Minta-mintalah kita boleh jawab, tuan-tuan. Sebab apa, jawapan kita itu bukan jawapan ikut mulut kita macam saya bercakap ni, tuan-tuan. Tapi berdasarkan amalan dan iman kita, Kerana beza tuan-tuan, Ada dalam hadis ini juga mengatakan bahawa bila datang ni dua malaikat, bila kita ni dah teguh, tuan-tuan, kita ni dah teguh iman. Sejak dari kita hidup atas muka bumi ni, kita orang yang teguh iman. Macam mana cara kita nak meneguhkan iman kita? Pasal itulah kita kena sentiasa bergelap. Macam ni lah contohnya. Tapi janganlah setiap kali kuliah kena bergelap. Maksudnya bila masa sesuatu kita bergelap, tuan-tuan, 2/3 malam tu lah, pukul 2, pukul 3 kita solat tahajud, bangun sorang-sorang, kan. Kalau boleh kejutkan isteri, kalau tak pun sorang-sorang dalam keadaan yang bersendirian lah, kan. Solat tahajud ni biasa dia boleh feel, bila pukul 2-3 pagi tu, dalam keadaan yang gelap, kita mengadu solat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebenarnya akan menguatkan iman kita bila berlaku sebenar-benarnya cabaran dan kita cubaan yang sebenar di dalam kubur nanti, tuan-tuan. Itu baru kubur, tuan-tuan. Belum lagi di pada mahsyar. Fayatihi min ruhiha wa tayyibaha, maka juga didatangkanlah wangi-wangian daripada syurga, wa yafsahu lahu madda basari, dan diluaskan kuburnya seluas pandangan matanya. Kalau tadi ada jarak 40 hasta, dia seluas pandangan matanya, maka diluaskanlah kuburnya. Maka berkata lagi Imam Abu Daud dalam riwayat ini, wa innal kafir, manakala orang kafir, fa dzakara mautihi, apabila dinyatakan dalam kematiannya, berbeza dengan orang beriman tadi, wa tu'adu ruhihi fi jasadi, apabila dikembalikan ruh ke dalam jasadnya, wa yatihi malakan, maka datang dua malaikat tadi, fayulisanihi fayaqulana lahu, maka duduk bersebelahan dengannya dan bertanya, man rabbuka, fayaqul, siapa Tuhan kamu? Dia berjawab, apa maksudnya, tuan-tuan? Tak tahu. Ingat tak dulu ada satu pentomen, sama-sama 8 dulu, siapa Tuhan kamu? Aku tidak tahu. Kan? Dia mamal, dia gelap-gelap, dia sedap buat suara macam tu, tuan-tuan, kan? Macam pentomen pula. Maksudnya macam tu lah, tuan. Dia tak tahu nak jawab. Man rabbuka? Aku tak tahu. Macam tu tak jawapan, tuan-tuan. La adri. Fa yaqul ma hadha ar-rasul alladhi ba'atha fikum, siapakah dia Nabi yang diutuskan kepada kamu ini? Sama juga jawapan dia, la, aku tak tahu, la adri. Kan, sama juga jawab soalan-soalan sama, kan? Bila dia tak dapat jawab siapa nama Tuhan, siapa Tuhan dia, siapa Rasul dia, apa agama kamu, maka kita dapat jawab, fayunadi munadin, maka datang juga seruan daripada langit, anna kadhiba abdi, sesungguhnya inilah hamba-Ku yang tidak benar, yang menipu. Kan? Fa'afrishuhu minan nar, maka bentangkanlah hamparan daripada neraka. Walbisuhu minan nar, dan pakaikanlah dia pakaian daripada neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan dibukakanlah laluan untuk dia menuju ke neraka.
fayatihi min harriha wa samumiha, maka didatangkan juga dengan kepanasannya dan juga samum. Samum ni tuan-tuan kalau itu sebagai macam racunnya. Kalau kita contohlah, kita ni terbau satu bau yang busuk sangat, bau sampah, kan? Contohlah lori sampah sikit. Ni benda yang kecil lah tuan-tuan bagi kita. Lori sampah dan lalu depan rumah kita, tapi lori sampah tu tertumpah, tertumpah dia punya air sampah tu kan, lalu jalan, tertumpah sepanjang jalan tu. Kita keluar rumah sekejap pun pedih tajam hidung kita kan, bau-bau busuk tu. Bayangkan bauan itulah yang akan datang bersama-sama dengan orang kafir, orang munafik tadi yang tak dapat menjawab soalan-soalan ditanyakan oleh malaikat tadi. Baik. Wa yadayyiqu alaihi qabrihi hatta takhtalifu fihi adla'ihi, na'udzubillah, maka disempitkan kuburnya itu sehingga takhtalifu fihi adla'ihi, sehingga bercantumlah ataupun bertemulah rusuk, kedua rusuknya. Sangat sempitlah tuan-tuan. Ini benda-benda yang kita minta dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yuqayyidu lahu a'ma abkam ma'ahu marzabah min hadid. Kemudian tidak cukup sekali itu, ditambahkan maksud ini hadis Jarir. Kemudian turaban, kalaulah tukul besi itu dipukul ke atas gunung, bukit yang ada atas muka bumi Allah sekarang ni, maka gunung itu pun boleh jadi turab, tanah, hancur. Bayangkan sebesar-besar gunung, sekuat-kuat gunung tu, kalau kita kat dunia ni nak pecahkan berhari-hari tuan-tuan, guna bulldozer, kalau paling besar pun guna bom lah, kan. Tapi guna tukul itu, maka gunung itu akan bertukar jadi debu tanah. Macam manakah kalau benda itu dipukulkan ke atas manusia? Kita ni dah kecil, dah disempit kubur tadi, kan? Tapi itulah akibat yang berlaku kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan faidrabu biha darbatan, bila dipukulkan dengan penukul tersebut, didengarlah jeritan itu bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat, illa thaqlain fayusiru turaban, sehinggalah digambarkan dalam hadis ini, sehinggalah jasad itu juga hancur. Hancurnya hancur bukan hancur dalam erti kata kita cakap fantasi, ya. Hancur betul, hancur dipukul hancur, dan dalam makna sangat sakit itu. Kemudian summa tu'adu fihi ruh, kemudian dikembalikan semula rohnya ke dalam jasad, ditanya lagi tak dapat jawab, dipukul lagi, dan begitulah keadaannya berulang-ulang sehinggalah dia nanti dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, hadis nombor 4753, yang juga dikatakan sebagai hadis yang sahih, ya. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup sekali itu peringatan-peringatan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis yang kita bacakan ini berkenaan dengan soalan malaikat maut tadi di dalam kubur. Jadi gambarannya, alhamdulillah kita digolongkan di kalangan orang yang beriman. Semoga Allah memelihara iman kita sehingga ke akhir hayat tuan-tuan. Maka istiqamahlah dengan amalan yang kita lakukan. Kalau boleh tambah sikit-sikit. Kalau tak boleh, jangan dikurangkan amalan kita itu. Kalau tak boleh nak tambah pun, sekurang-kurangnya kita istiqamah walaupun dengan amalan kita sedikit. Contohnya tuan-tuan, kalau kita mampu untuk tahajud 2 rakaat, okeylah, maintain dia 2 rakaat. Ya, kalau boleh tambah 4 rakaat. Kalau tak boleh, tapi kalau boleh jangan off, kan? Kalau kita dah maintain 2, biar setiap malam bangun 2 rakaat, jangan off. Itu contoh. Atau membaca Quran. Kan? Kalau kita boleh maintain setiap hari 1 muka, maintain 1 muka. Kalau boleh tambah 2 muka, tambah 2 muka. Kalau kurang pun 1 muka lagi. Janganlah kita terus tak baca 1 hari Quran. Begitu juga dengan amalan lain. Sebagai contoh sedekah, biasa maintainkan sekurang-kurangnya 1 hari RM1. Itu paling kurang. Kalau boleh tambah RM5, RM10, RM20. Tapi jangan kurang. Jangan sehari pun kita tidak bersedekah. Itu maksudnya biarlah kita meneruskan amalan walaupun sedikit, dan moga-moga amalan kita itu kita lakukan dengan ikhlas. Bila amalan kita ikhlas mengikut syariat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
bila diterima, itulah menjadi sahnya amalan kita yang akan menjadi pelindung dan penyelamat kita di dalam kubur, yang akan tolong jawabkan soalan-soalan malaikat nanti. Dan juga kita doakan kubur kita diluaskan, diwangikan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mohon ampun dan maaf atas terkasar kata, kerana segala kesempatan milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.